Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nisruna binti Amrain. Nombor matrik saya 08 DKM 19F1130. Okay, saya akan menerangkan tentang praktikal task yang bertajuk meteorografi. Okay, saya akan terangkan tentang objektif, prosedur, discussion dan juga conclusion. Okay, objektif meteorografi adalah kajian struktur mikro bahan. Analisis struktur bahan membantu kita menentukan apakah bahan tersebut telah diproses dengan betul dan adakah kita boleh percayai produk, dan untuk menentukan mengapa sesuatu bahan tersebut gagal. Contohnya meteorografi ni untuk mengkaji sifat fizikal pada sesuatu bahan itu dan di dalam bahan itu. Contoh, kita boleh kaji kekuatan, kemuluran, kekerasan, tingkah laku suhu rendah atau tinggi, ataupun juga kehausan pada sesuatu bahan itu. Based on this video, satu jongkok aluminium alloy yang nak dikaji harus dipotong menggunakan mesin gergaji. Cara pemotongan dia adalah penyejukan cecair kerana untuk memastikan bahan tetap sejuk. Sebolehnya untuk mengelakkan perubahan struktur pada bahan itu. Setelah bahan itu dipotong, pada permukaan bahan tidak banyak dapat dilihat selain daripada lihat kesan tanda gergaji. Next step adalah untuk buang tanda gergaji pada bahan dengan pengisaran yang teliti menggunakan kertas silikon karbida di satu pihak. Ini berfungsi untuk menghasilkan permukaan yang rata. Bahan itu memutar sebanyak 90 degree dan mengisarnya sekali lagi menggunakan kertas silikon karbida yang berbutir sederhana pula. Gunakan pembilasan yang cukup dengan air. Ia akan menjadikan bahan tetap sejuk. Selepas itu adalah etching proses. Selepas basuh bahan dan keringkan bahan, bahan itu dicelupkan ke dalam cecair yang terdiri daripada campuran asid. Dalam proses ini, langkah keselamatan harus diutamakan dengan memakai kod makmal, sarung tangan khas getah dan juga cermin mata keselamatan. Selepas setengah minit merendam, cuci sampel itu menggunakan air dan lap lembut permukaan sampel itu menggunakan kapas untuk menghilangkan zarah kelabu yang ada pada sampel itu. Langkah seterusnya adalah bilas sampel itu dengan alkohol dan keringkan sampel itu menggunakan hair dryer. Ini adalah untuk memastikan sampel itu kering sepenuhnya. Sekarang penyediaan spesimen selesai. Rupanya berkilau, terang dan gelap. Kristal dapat dilihat dalam terminologi kristal, ia ini disebut grain. Kawasan tengah dan bawah sampel butiran tidak dapat dilihat dengan mata kasar kerana ia harus diperhatikan di bawah mikroskop. Kadang-kadang terdapat sampel meteorografi yang dipasang dalam plastik. Ini kerana sampel meteorografi itu perlu diratakan dan dikilap dengan baik. Pengkilat terbaik dilakukan dengan menggunakan mesin pemegang mekanikal kerana ia menghasilkan gerakan seragam dan daya ke bawah yang stabil yang hanya dapat dipegang oleh sampel diameter silinder standard. Sampel kecil selalunya tidak dapat dipotong menjadi sampel bahan dalam bentuk tersebut kerana ukuran sampelnya yang kecil. Oleh itu, lebih mudah untuk membuat sampel ke dalam plastik. Dengan cara itu, bahagian belakang sampel dapat diratakan dengan mudah. Kemudian, tahap mikroskop meteorografi biasanya ditetapkan untuk menampung sampel. Plastik tidak dipilih secara rawak. Ia adalah resin epoksi yang mudah disediakan dengan mencampurkan dua bahan menjadi pelarut dan dituangkan ke dalam sampel yang bersaiz silinder standard. Step untuk menghasilkan sampel di dalam plastik adalah sama, iaitu sectioning, mounting, grinding, polishing dan juga etching.
Sekarang merupakan etching, iaitu bahan dicelupkan ke dalam larutan asid dan dibilas menggunakan air. Selepas itu dibilas pula menggunakan alkohol dan ia dikeringkan menggunakan pengering. Kemudian sampel itu sudah sedia untuk diperhatikan di bawah mikroskop. Hasil yang diperhatikan di bawah mikroskop dapat dilihat melalui skrin paparan, iaitu kawasan putih merupakan ferrite dan kawasan gelap merupakan pearlite. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.